Ada orang kata beli emas cara hutang diharamkan, betul tak? Jawabnya betul lah. Kalau beli emas dengan emas, kalau duit dengan emas harus. Ada khilaf, satu kata tak boleh, satu kata boleh. Tapi kalau emas dengan emas mesti kena tunai, memang sepakat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Makna kita nak beli emas dengan emas. Dah mana beli emas dengan emas? Kalau ni orang beli dengan duit, nak beli dengan duit tak ada masalah, beli dengan emas. Dalil bini kita ada dah kata hak lama, hak tahun lepas, tapi nak beli hak baru, dia panggil trade-in ni bayar dengan duit dengan emas. Dengan emas juga nak model baru, nak beli hak lama. Tak boleh, melainkan kena tunai dan sama timbangan. Ramai berlaku riba lah ni. Beri hak kita, lepas tu tambah bitih, tak boleh. Yang bolehnya jual hak kita dulu berapa, dia nilai 1,000 harga, lepas tu pas boleh dapat duit 1,000 tu, baru kita beli hak dia 1,600. Tu cara beli emas dengan emas. Kalau nak tukar gitu, timbangan mesti sama. Hak ni 5 gram, sini mesti 5 gram. Hak baru 20 amas, hak lama mesti 20 amas. Kalau tidak, riba. Bukan Islam tak jual beli, dia ajar jangan jadi tak betul. Kita dapat lihat di luar sana banyak orang pergi ke kedai-kedai emas, membawa emas lama tukar dengan emas baru, tapi cara yang mereka lakukan banyak kesilapan. Kerana mereka tukar emas yang tak sama berat, mereka bayar differences. Itu boleh menjatuhkan diri di dalam transaksi riba yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana cara nak menukar emas lama dengan emas baru? Kita ada emas lama, barang kemas hak lama ni, nak pergi tukar dengan hak baru, macam mana nak buat? Takkan nak pakai hak lama, orang lain dah apa ni update 2-3 kali dah. Kita duk pakai hak saka zaman dulu lagi contohnya. Jadi cara menukar emas lama dengan yang baru yang dikenali sebagai trade-in yang selalu dilakukan oleh kaum wanita, jelas menurut perbahasan hukum bahawa trade-in emas lama dengan yang baru atau barang kemas emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibincangkan di atas tadi, tukar tangan dan tidak bertangguh. Ia mesti mempunyai 2 syarat yang berikut. Yang pertama, mutamatsilaini, mesti sama berat timbangannya. Manakala standard emas tersebut, ayar dia 20, 21, 24, tidak menjadi sebarang, tidak memberi kesan. Tak apa emas lama kita 21 nak tukar dengan hak baru 24, tak jadi kesan. Yang jadi kesannya mutamatsilah ini mesti sama berat timbangan. Ia adalah berdasarkan hadis yang menyebut tentang tamar Khaybar yang kurang elok atau buruk, yang ditukar dengan yang elok, yang ditukar dengan tamar yang elok, yang mana ianya mesti menuruti syarat berat berbeza, syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Jadi ceritanya macam ni. Seorang sahabat ni bawa tamar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamar dia cantik, dipanggil janib. Nabi tanya semua, tamar Khaybar macam ni ke? Dia kata tak. Aku ambil tamar yang tak baik, yang tak bagus tu, aku pergi tukar dua kita kata 2 gantang dengan 1 gantang yang bagus. Nabi kata Allah ainur riba. Nabi kata itulah perbuatan riba. Habis macam mana nak buat? Jual tamar yang tak baik tadi, berapa dapat, pergi beli tamar yang baru. Jadi dalam isu ni, kalau kita nak tukar barang begitu saja dengan tambahan, tak boleh. Macam mana kita kena buat? Mesti tamasul, sama timbangan. Tak mungkin orang nak jual emas baru dia dengan emas lama kita timbangan yang sama. Dia kata mana pula aku nak meniaga, macam mana macam ni? Jadi syarat yang kedua, mesti taqabud fil hal atau fil majlis, mesti diserah dan diterima dalam satu masa. Terima pada masa itu juga. Kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf, iaitulah tukaran mata wang dengan mata wang. Maka tidak dibenarkan untuk menangguh masa serahan. Maka mestilah kita menyerahkan emas lama dan kemudian penjual menyerahkan emas baru yang sama berat pada ketika itu juga. Jika tidak, riba an-nasi'ah akan berlaku. Jadi kalau tak tukar sama-sama 20 gram dengan 20 gram, tukar begitu, tangan dengan tangan, timbangan yang sama, maka dia akan berlaku riba an-nasi'ah. Jadi ini yang haramnya. Mungkin ada yang akan bertanya, maka trade-in dengan emas baru yang lebih mahal harganya, macam mana nak buat? Bagaimana kita nak bayar harga tambahan? Mestilah berbeza, nak tambah macam mana? Jawabnya ia sama dengan kes dalam hadis tamar Khaybar tadi. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah jualah dengan sempurna.
jual yang lama tu dulu, ambillah harganya, ambil duit, dan kemudian belilah semula dengan duit tadi yang baru. Maknanya kita jual harga yang lama 500, yang baru 1000, ambil duit 500, ambil 500 dalam poket, letak 1000, bayar yang baru. Itu barulah selesai. Kalau tidak, kita masih lagi duduk dalam keadaan riba an-nasi'ah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, seseorang yang ingin melakukan trade-in mestilah menjual terlebih dahulu kepada pekedai emas, kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. Contohnya, seutas rantai emas lama bernilai 2000 dan beratnya 200 gram. Maka ia mesti dijual dahulu, dan selepas menerima duit 2000 ringgit, pilihan rantai baru dibuat. Jika nilainya lebih mahal, boleh ditambah sewaktu dibuat pembayaran. Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu. Kemungkinan jika transaksi cara supaya dibuat di negara kita di Malaysia, bagi orang yang tak tahu fiqh, ia akan kelihatan pelik. Bagaimanapun itulah cara yang selamat untuk menyelamatkan kita daripada riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.